Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Muhammad Azizur Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 13 Ogos. Kemasukan pelancong perubatan ke Sarawak tidak seharusnya menjadi isu di Indonesia. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan pembukaan semula sempadan pada 1 April lepas telah memberi peluang kepada rakyat negara jiran itu mendapatkan khidmat perubatan di Sarawak. Kemungkinannya adalah mereka yang datangnya daripada Kalimantan Barat dan mereka berkunjung ke Bandaraya Kuching untuk mendapat perubatan. Dan sebab itulah kalau kita melihat di Bandaraya Kuching banyak timbul macam cendawan. Bagaimanapun jelasnya ia tidak bermaksud sistem perubatan di Sarawak lebih baik daripada Republik itu, tetapi sekadar kualiti yang ditawarkan di negeri ini lebih menepati kehendak pesakit negara jiran tersebut. Datuk Seri Abdul Karim bercakap kepada media selepas majlis pelepasan ekspedisi Hari Guru di Kuching. Seramai 20 pendidik akan menjelajah dari Kuching hingga ke Limbang selama seminggu dalam ekspedisi tersebut yang akan mengedarkan risalah-risalah selain menyebarkan maklumat tentang bahaya dadah dalam kalangan pelajar sekolah. Projek pembinaan Jalan Kendai Selampit dan Jambatan Selampit di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat mengambil masa 2 tahun untuk siap sepenuhnya. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Aidil Lariwo memberitahu bagi projek Jalan Alternatif Kendai Selampit, sebuah infrastruktur yang bakal memberi faedah kepada lebih 2,000 penduduk kawasan sekitar itu. Aidil menjelaskan projek jalan berkenaan telah mendapat kelulusan oleh Unit Perancangan Ekonomi Sarawak dengan kos keseluruhan bernilai RM72 juta. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas taklimat daripada Jabatan Kerja Raya Sarawak mengenai perkembangan projek-projek di bawah Dun Opar di Pejabat Daerah Sempena Lawatan Kerja ke Lundu. Menurut Aidil lagi, projek tersebut melibatkan pembinaan jalan sepanjang 12 km dengan 6.5 meter lebar serta sistem perparitan yang akan menghubungkan Kampung Kendai dan Kampung Selampit. Katanya apabila siap kelak, ia bakal memendekkan tempoh perjalanan ke pekan-pekan berdekatan. Bagi projek pembinaan Jambatan Selampit yang bernilai RM27.9 juta pula, ia bakal dibina sepanjang 200 meter mengikut jajaran baharu yang dicadangkan oleh JKR dan Jabatan Tanah dan Ukur. Dalam pada itu, Adun Opar Billy Sujang yang turut hadir dalam sidang media yang sama berharap agar kerajaan mempercepatkan pelaksanaan projek berkenaan ke arah memastikan keselesaan rakyat. Kalau dilihat sekarang ini agak menyukarkanlah bagi mereka yang tinggal di Selampit khususnya, apabila mereka membawa barang-barang yang berat, they have to pikul, macam bawa peti ais, they have to pikul, cross river. Saya tengok sendiri how difficult their life is. Tambahnya, penduduk kampung-kampung di sekitar kawasan tersebut telah berpuluh tahun terpaksa menghadapi kesukaran menempuhi perjalanan jauh dari satu lokasi ke lokasi yang lain berikutan tiada akses jalan. Sarawak Energy menggariskan beberapa usaha untuk mempromosi e-mobility di Sarawak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, antara usaha tersebut ialah syarikat itu merancang untuk mengembangkan rangkaian pengecasan mobiliti elektrik meliputi seluruh Sarawak. Pada masa ini, terdapat hampir 20 pengecas awam di Bandaraya Kuching sahaja. Dalam pada itu, Sarawak Energy juga memaklumkan akan berusaha untuk membawa masuk lebih banyak motosikal elektrik dengan tujuan menggalakkan pengeluar untuk menubuhkan kilang pemasangan di Sarawak. Ini kerana penggunaan kenderaan elektrik boleh menjimatkan kos pengangkutan selain mesra alam. Selain itu, Sarawak Energy turut bercadang menganjurkan program Kampung Hijau yang merangkumi mobiliti elektrik mampu milik di kawasan luar bandar. Dalam kenyataan medianya, Dr. Hazlan berkata, perancangan berkenaan dimaklumkan oleh pasukan e-mobility Sarawak Energy semasa kunjungan hormat ke atas beliau di Kuching. Perkara lain yang turut disentuh adalah usaha Sarawak Energy bersama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia untuk membawa masuk lebih banyak kereta elektrik bateri ke Sarawak selain kemampanan dalam sektor pengangkutan dengan matlamat utama untuk mengurangkan pelepasan karbon untuk Sarawak.
Kerajaan Sarawak mencadangkan Lembaga Lada Malaysia MPB supaya bekerjasama dengan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak dalam penggunaan teknologi moden untuk pembangunan tanaman lada. Pengerusi MPB Baharudin Datuk Mohsen berkata JTS Sarawak memiliki satu teknologi pengurusan tanah yang dinamakan Sistem Maklumat Geografi GIS. Baharudin Datuk Mohsen menjelaskan melalui teknologi GIS tersebut, ia boleh mengenal pasti kualiti tanah melalui kajian topografi untuk satu-satu projek yang ingin dilaksanakan di satu-satu kawasan termasuk projek pertanian. Beliau memberitahu saranan tersebut disuarakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semasa kunjungan hormat oleh pihak pengurusan MPB di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Bulan lepas, JTS Sarawak telah memenangi anugerah pencapaian khas menerusi penggunaan GIS pada persidangan GIS terbesar di dunia yang diadakan di Amerika Syarikat. Dalam pada itu, Baharudin memberitahu MPB turut bekerjasama dengan Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah dan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan dalam usaha mendapatkan penganjuran persidangan komuniti lada antarabangsa di Kuching tahun depan. Katanya sekiranya persidangan berkenaan berjaya diadakan di Sarawak, ia bukan sahaja mempromosi industri lada negara dan meneroka pasaran baharu, tetapi juga mengangkat nama Kuching sebagai lokasi penganjuran acara bertaraf antarabangsa. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taim Mahmud menerima kunjungan sulung daripada pengerusi Fusang Exchange Limited and Bazian Bank Limited wilayah Persekutuan Labuan, Jeneral Bersara Tun Dr. Hashim Muhammad Ali di Demak Jaya, Kuching semalam. Ditemui media selepas pertemuan tersebut, Tun Dr. Hashim memaklumkan kunjungan tersebut adalah bertujuan menjalinkan kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Beliau yang pernah bertugas sebagai pegawai pemerintah Rejang Area Security Command atau RESCOM di Sarawak kagum dengan pembangunan negeri Sarawak. Turut hadir semasa kunjungan hormat itu ialah David Chong dan Henry Chong dari Fusang Exchange Limited dan Bazian Bank Limited wilayah Persekutuan Labuan. Sebanyak 10 unit mesin pelombongan mata wang kripto dianggarkan bernilai RM13,500 dirampas polis dalam serbuan ke atas sebuah rumah yang dipercayai menjadi tempat bagi kegiatan tersebut di lorong Setiatiga Sibu pada Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili berkata serbuan pada kira-kira 12.30 tengah hari itu dilakukan oleh bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sibu bersama syarikat Sesko Berhad, anak syarikat Sarawak Energy Berhad yang merupakan pembekal tenaga elektrik di negeri ini. CP Zulkifli dalam satu kenyataan menjelaskan nilai kerugian akibat penyambungan elektrik secara haram dalam kegiatan itu dianggarkan lebih RM200,000 dan kes itu disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri dan Seksyen 427 Kanun yang sama kerana melakukan khianat. Sehari sebelum itu, beliau memaklumkan pasukan yang sama juga telah menyerbu sebuah premis 2 tingkat di Jalan Serai Sibu dipercayai menjadi lokasi pelombongan mata wang kripto yang menggunakan sumber elektrik haram hingga mengakibatkan kerugian RM496,000 kepada syarikat utiliti itu. Menurut ACP Zulkifli, 34 unit mesin pelombongan mata wang kripto yang dianggarkan bernilai RM38,000 dirampas. Walau bagaimanapun tiada ketangkapan dibuat dalam kedua-dua serbuan itu. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 13 Ogos berakhir di sini. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh, kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia.